Okey. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam cinta, salam rindu buat kau masih tersenyum mengubat lara selindung derita yang kau rasa. Senyuman yang mententeramkan setiap insan yang kebimbangan. Hakikatnya tak tertanggung lagi derita di pangkuan istrimu Humairah, menunggu saat ketikanya diangkat ruh bertemu yang esa. Di bejana air kau sapu di muka, menurunkan keding beranun zikir, menutur kasih pada umat dan akhirat. Dan tibalah waktu ajal bertamu penuh ketenangan, jiwamu berlalu linangan air mata syahdu ini pemergianmu. Unsurkannya untuk umat menerima bahkan payah, untuk Umar mempercaya tetapi iman, merelakan jua bahwa manusia kan mati akhirnya. Tak terlafaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi ni di Facebook Live Jabatan Pendidikan Negeri Perak, kita akan sama-sama mengikuti majlis bicara ilmu ceramah Maulidur Rasul sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat Jabatan Pendidikan Negeri Perak bagi tahun 1442 Hijriah bersamaan 2020 Masihi, insya-Allah. Jadi bagi memulakan majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.
Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seterusnya, marilah sama-sama kita mendengar alunan Asma'ul Husna, alunan nama-nama Allah yang mulia pada pagi yang mulia ini untuk kita sama-sama mengingati dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan. يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat sama-sama kita mengalunkan Asma'ul Husna sebagai gaya mengambil keberkatan kepada majlis ilmu kita pada pagi ini. Jadi nampaknya Al-Fazil, Tuan Penceramah kita Ustaz Salahuddin sudah pun berada di talian. Apa khabar Ustaz? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz Suhaimi? Alhamdulillah. Dan majlis mengalunkan kehadiran
Al-Fadhil Ustaz Salihuddin ke Facebook Live Jabatan Pendidikan Negeri Perak, yang untuk makluman Al-Fadhil Ustaz, Facebook Live ini kita buka secara umum kepada semua warga pendidikan di negeri Perak khasnya dan warga pendidikan di seluruh negara amnya, insya-Allah. Jadi Ustaz, insya-Allah perkongsian ilmu kita pada pagi ini, insya-Allah kita doakan semoga mendapat manfaat dari kami yang memang sentiasa dahagakan ilmu, insya-Allah Ustaz ya. Amin, amin, amin. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad bin Yahya, Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Yang dihormati Tuan Haji Muhammad Azlan bin Muhammad Noor, Ketua Penolong Pengarah Unit Pembangunan Adab dan Nilai Sektor Pendidikan Islam. Yang saya raikan sahabat-sahabat Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Yang saya raikan juga sahabat-sahabat penolong-penolong PPD Pendidikan Islam seluruh PPD Negeri Perak. Seterusnya pegawai-pegawai dan warga jabatan yang dirahmati Allah sekalian, baik di dalam dewan ini maupun di talian. Alhamdulillah pada pagi ini kerana izinnya dapat sama-sama kita berkumpul bersiaran daripada Bilik Wajah Bestari Sektor Sumber Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Perak untuk sama-sama kita meraihkan bicara ilmu sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat Jabatan Pendidikan Negeri Perak bagi tahun 2020 Masihi. Terima kasih dan segala penghargaan diucapkan kepada warga jabatan yang sudi turut bersama memeriahkan majlis sama ada di Dewan dan di talian. Dan untuk makluman, majlis kita pada pagi ini boleh diikuti di Facebook Live Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Segala penghargaan dan ucapan terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salihuddin bin Syafi'i, Penolong Pengarah Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia kerana sudi memenuhi jemputan untuk berkongsi ilmu pada pagi ini. Terima kasih saya. Sama. Jadi insya-Allah untuk makluman hadirin, program ini diadakan khusus untuk warga pendidikan negeri Perak khususnya dan warga pendidikan di negara ini amnya bagi meningkatkan kefahaman kita terhadap perjuangan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah pun meninggalkan kita lebih 1400 tahun yang lalu, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, majlis kita pada pagi ini diteruskan dengan agenda Kalam Mahabbah oleh Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Justru majlis mempersilakan Tuan Haji Muhammad bin Yahya untuk menyampaikan ucapan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara majlis Ustaz Suhaimi, terima kasih. Yang berusaha Fadil Tuan Haji Muhammad Azlan bin Muhammad Noor, Ketua Penolong Pengarah Unit Pembangunan Adab dan Nilai Sektor Pendidikan Islam, yang berusaha Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salihuddin bin Syafi'i, ceramah kita insya-Allah pada pagi ini untuk majlis ceramah Maulidur Rasul peringkat Jabatan Negeri Perak secara dalam talian tahun 2020. Seterusnya sahabat-sahabat daripada sektor pendidikan Islam, seterusnya pegawai daripada Jabatan Pendidikan Negeri Perak yang ada di dalam talian, seterusnya sahabat-sahabat daripada penolong PPD Pendidikan Islam Pejabat Pendidikan Daerah seluruh Negeri Perak yang dapat hadir pada pagi ini, seterusnya kepada semua warga pendidikan Negeri Perak dan yang berada di dalam talian pada pagi ini. Alhamdulillah dipanjatkan setinggi-tinggi syukuran kepada Allah SWT dapat kita berada di dalam majlis ini, majlis ceramah Maulidur Rasul peringkat Jabatan Pendidikan Negeri Perak secara dalam talian tahun 2020. Bagi pihak sektor pendidikan Islam mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kerana unit ini dapat melaksanakan mengadakan
majlis ini, walaupun di peringkat awal kita dicadangkan membuat program ini secara bersemuka, namun disebabkan kita sekarang ni berada di dalam suasana PKP dan alhamdulillah kita dapat juga melaksanakan program ini secara dalam talian. Jadi saya mengharapkan program ini mendapat impak kepada semua warga pendidikan yang berada di dalam talian sepanjang masa yang diberikan kepada kita pada hari ini. Jadi saya rasa kerana kita sudah tidak tertunggu-tunggu dah ceramah kita, dan alhamdulillah saya dimaklumkan penceramah kita pun sudah berada di dalam talian, dan saya rasa tidak perlulah saya memanjangkan ucapan saya ini, dan saya sekali lagi mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Salihuddin bin Syafi'i kerana dapat bersama kita pada pagi ini dalam program Ceramah Muhammadur Rasul peringkat Jabatan Negeri Perak secara dalam talian tahun 2020. Saya rasa itu sahaja ucapan daripada saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Muhammad bin Yahya atas kalam mahabbah dan juga ucapan yang telah pun disampaikan. Jadi ahlan wa sahlan Ustaz Salihuddin ya. InsyaAllah Ahlan bik. majlis kita pada pagi ini kita tak nak lengahkan masa sebab kita akan bersama dengan tuan penceramah kita untuk slot bicara ilmu sempena Maulidur Rasul. Dan sebelum saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz yang kita lihat walaupun dalam suasana PKP di sana dalam keadaan yang sihat walafiat alhamdulillah, kita moleklah kita berkenalan seberingkas tentang latar belakang Al-Fadhil Ustaz Salihuddin. Untuk makluman hadirin, Al-Fadhil Ustaz Salihuddin merupakan anak kelahiran Pulau Pinang yang dibesarkan ataupun yang membesar di Selangor, memperolehi ijazah sarjana muda dari Universiti Al-Azhar Mesir dalam bidang syariah dan undang-undang. Seterusnya menyambung diploma pendidikan di IPG Teknik Ceras. Beliau memulakan kerjaya dalam bidang pendidikan bermula tahun 2005 sehingga 2015 sebagai guru Al-Quran Tahfiz dan Bahasa Arab, dan pada 2015 beliau berkhidmat di bahagian pendidikan Islam sebagai penolong pengarah sehingga kini. Dan antara sumbangan di peringkat kebangsaan sangat banyak ya. Beliau merupakan panel penyemak bahan penerbitan berunsur Islam, panel bengkel akidah dan panel dasar dakwah negara bersama dengan JAKIM ya. Dan beliau juga merupakan panel teks khutbah bersama Jabatan Agama Islam Selangor. Seterusnya beliau juga terlibat dengan memberi sumbangan di peringkat antarabangsa dengan menyertai beberapa aktiviti persidangan dan jawatankuasa ke negara-negara seperti Thailand, Indonesia, Kemboja dan sebagainya. Pernah menerima beberapa anugerah sepanjang perkhidmatan, antaranya Guru Pendidikan Islam Terbaik Negeri, Guru Gemilang Khas dan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang. Jadi Ustaz Salihuddin, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk meneruskan slot bicara ilmu kita pada pagi ini dengan tajuk pendekatan Rasulullah SAW dalam menangani wabak. Majlis dengan segala yang persilakan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil 'aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Sadaqallahul 'azim. Surah Al-Anbiya ayat ke-107. Tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad, tidak kami lahirkan kamu wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, melainkan pembawa rahmat ke seluruh alam.
Uhayyikum bitahiyyatil Islam wa bitahiyyatil ahlil jannah ala wa hiya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad bin Yahya, Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Yang dihormati Tuan Haji Azlan bin Muhammad Nur, Ketua Penolong Pengarah Unit Adab dan Nilai Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Perak, barisan ketua-ketua penolong pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Perak, pegawai-pegawai Jabatan Pendidikan Negeri, seterusnya warga pendidik Negeri Perak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita rafakkan, kita lafazkan, kita ucapkan tidak lain dan tidak bukan hanyalah kepada Allah Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Dengan limpah kurnia inayah kasih sayang Allah, alhamdulillah hari ini kita berada di bulan Rabi'ul Awal, bulan Maulidur Rasul. Tidak ada cerita, kisah, riwayat yang paling afdal untuk kita bercakap, melainkan semuanya berkaitan tentang Nabi SAW. Pada pagi ini saya ingin berkongsi dengan rakan-rakan pegawai, rakan-rakan guru, sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Izzuddin Abdul Aziz bin Abdul Salam As-Sulami. Beliau mendapat gelaran Sultanul Ulama. Wafat pada tahun 660 Hijriyah. Kita bila masuk saja bulan Rabi'ul Awal ini, antara perkara yang digalakkan ialah untuk kita mentalaah kitab-kitab yang dikarang khas berkaitan tentang pribadi baginda Nabi SAW. Saya ambil contoh kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Al-Imam Abu Isa At-Tirmidhi. Yang kedua kitab Dalailin Nubuwah karangan Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani. Dan yang ketiga kitab yang nama yang sama, Dalailun Nubuwah karangan Al-Imam Baihaqi. Dan yang keempat kitab Khasa'isul Kubra karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Untuk pagi ini saya berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan satu kitab kecil saja. Tidak pun disebut sebagai kitab tapi kutaib, ya, kitab yang kecil. Kitab ini walaupun kecil tapi besar sumbangannya kepada agama. Untuk kita memahami dan mendekati diri kita dan lebih mengenali baginda Nabi SAW. Iaitu kitab Bidayatul Sul fi Tafdhilur Rasul. Saya ulang sekali lagi, kitab Bidayatul Sul fi Tafdhilur Rasul karangan Al-Imam Izzuddin Abdul Aziz bin Abdul Salam As-Sulami. Beliau menyenaraikan 41 kelebihan baginda Nabi SAW berbanding dengan para nabi-nabi yang terdahulu. Bukan nak dibandingkan Nabi dengan para nabi-nabi terdahulu, tuan-tuan. Usahakan kita kata nak bandingkan Nabi dengan kita, tuan-tuan. Ya? Ini istilahnya sama pangkat, sama level. Rupanya, tuan-tuan, di sisi Allah, di kalangan para nabi-nabi, sudah pun dilantik Sayyidul Mursalin, ketua penghulu sekalian para nabi-nabi, iaitu Nabi SAW. Di dalam kitab ini, tuan-tuan, saya ambil mukaddimah saya. Saya tidak bercadang untuk nak khatamkan, tuan-tuan, walaupun kutaib, walaupun 41 sahaja yang disenaraikan kelebihan baginda Nabi berbanding nabi-nabi yang lain. Di dalam mukaddimah kitab Bidayatul Sul disebut, tuan-tuan, Muhammad basharun la kal bashari bal yaqut bainal hajari. Nabi ini adalah manusia. Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Muhammad ini melainkan rasul. Dalam pegangan akidah kita, tuan-tuan, kita meletakkan Nabi adalah pesuruh Allah dan kekasih Allah. Tidak sama seperti di dalam agama-agama yang lain. Ada yang mereka menganggap manusia yang mulia itu adalah anak Tuhan mereka. Ada yang mereka menganggap manusia yang dianggap
yang dekat dengan Tuhan mereka itu sebagai dewa. Tetapi di dalam Islam tidak. Nabi adalah kekasih Allah. Walaupun dia manusia, Al-Imam Az-Zuddin menyatakan bahawa la kal bashari, tidak seperti manusia biasa. Bal yaqud bainal hajari. Kalaulah dia perumpamakan manusia ini, satu analogi, manusia ni ibarat seperti batu bata, Nabi itu adalah permata di kalangan batu-batu biasa. Yang kedua, di dalam mukadimah tersebut dibawa satu hadis. Hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qalu ya Rasulullah, mata wajabat lakal nubuwah. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Para sahabat pernah bertanya kepada baginda Nabi, mata wajabat lakal nubuwah. Wahai Rasulullah, bilakah dilantik kamu menjadi seorang rasul? Kita tahu tuan-tuan, Nabi dilantik, diutus oleh Allah. Secara rasminya pelantikan tadi itu ketika Nabi menerima wahyu yang pertama di Gua Hira. Tetapi di kalangan sahabat bertanya, mata wajabat lakan nubuwah, bilakah kamu ditetapkan mendapat jawatan ataupun dilantik menjadi seorang nabi? Qala, maka Nabi menjawab, wa Adam baina ruh wal jasad. Ditetapkan kenabian kepadaku ketika mana Allah di antara penciptaan Adam dan ditiupkan ruh kepadanya. Subhanallah wa bihamdih. Sangat tinggi kedudukan Nabi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan dalam ilmu Allah ketika menciptakan Adam, sudah pun ada di dalam ilmu Allah tentang pelantikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi dan rasul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah sekalian, begitu hebatnya kedudukan, ketinggian, martabat, darjat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimati Allah sekalian, Maha agung Allah, maha suci Allah, maha bijaksananya Allah. Allah ciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baik kejadian. Di dalam Al-Quran Allah sebut, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Walaupun penciptaan manusia dalam keadaan sempurna, kemudian ulama mufassirin membahaskan bahawa kejadian penciptaan manusia tadi itu dilihat hebat kerana Allah menghiasi penciptaannya kepada manusia dengan memberikan akal kepada manusia. Dengan akal ni tuan-tuan, manusia mampu untuk mengimarahkan bumi. Dengan akal ni tuan-tuan, pada hari ini tuan-tuan, kita boleh lihat betapa hebatnya pembangunan dan teknologi pada hari ini. Dengan sebab akal ni tuan-tuan, alhamdulillah, hari ini kita dapat bersua muka walaupun kita kata biduna talaqi, walaupun tidak bertalaqi, tetapi kita masih mampu untuk dapat melihat walaupun dalam keadaan jauh, tapi masih boleh berhubung. Ini hebatnya teknologi yang Allah ciptakan, hasil daripada kurniaan akal kepada manusia. Walaupun akal diberikan kepada manusia, tetapi Allah masih membimbing manusia. Maha bijaksananya Allah ciptakan manusia, Allah tak tinggal manusia. Istilahnya kalau katalah Allah dah bagi akal kan. Kalau kata nak beribadat, nak bersyariat, nak berekonomi dan sebagainya, pandai-pandailah. Kalau kata nak sembahyang tu pandai-pandailah sebab ada akal kan. Pandai-pandailah. Ikut suka hati dan ikut akal lah. Tidak tuan-tuan. Allah ciptakan manusia, Allah bimbing manusia. Allah tak tinggal manusia. Disebut oleh para alimul ulama. Allah membimbing manusia dengan cara Allah memberi kepada kita 2 M. M yang pertama model dan M yang kedua modul. Apakah yang dimaksudkan dengan model tuan-tuan? Itulah yang disebut sebagai ikutan manusia.
manusia ni tuan-tuan, kadang-kadang dia suka meniru. Dan sifat tabiat dia memang suka meniru. Dan menjadi keperluan kepada kita, ada ketikanya perlu meniru. Tuan-tuan, Allah ciptakan Nabi, yang dikatakan model tadi tu ialah para Nabi-Nabi. Para Nabi-Nabi ini, bila sebut kata uswatun hasanah, maknanya tuan-tuan, dalam Quran kan, Allah sebut dalam suratul Ahzab, ayat yang ke-21, laqad khalaqnal insana a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu wahai manusia, fi rasulillah, pada susuk tubuh badan baginda Nabi itu uswatun hasanah, ikutan yang terbaik. Allah sebut terbaik, tuan-tuan. Sebut kata terbaik ni tuan-tuan, maksudnya tidak ada yang lebih baik melainkan baginda Nabi SAW. Bila sebut kata meniru ni tuan-tuan, bila sebut kata perlu dicontohi, perlu ikut tuan-tuan, maksudnya Allah perintahkan supaya kita copy and paste. Kalau bahasa hari ini, copy and paste. Copy and paste apa tuan-tuan? Copy and paste daripada baginda Nabi SAW. Di dalam Al-Quran Allah sebut, ma atakumur rasul fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa oleh baginda Nabi, fakhuzuh, hendaklah kamu terima dan pegang kuat-kuat dengan ajaran tersebut. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Nabi kamu itu, fantahu, hendaklah kamu jauhi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, M yang pertama, Allah sediakan model. Model itu tuan-tuan ialah duta di kalangan manusia ni. Allah lantik beberapa orang duta Allah. Maksudnya di kalangan manusia yang dipilih untuk menyampaikan wahyu Allah. Duta inilah disebut sebagai para nabi-nabi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini, pagi ini kita bercakap tentang Maulidur Rasul. Dan bersempena kita kata Maulidur Rasul dan keadaan mauqi' pada hari ini, kita berhadapan dengan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, dengan keadaan fenomena pandemik pada hari ini. Jadi insya-Allah pada pagi ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan pendekatan baginda Nabi SAW dalam menghadapi wabak. Baik, kita nak bahaskan tuan-tuan, bagaimana pendekatan Nabi dalam menghadapi wabak tersebut. Adakah wabak ini hanya berlaku sebelum di zaman Nabi, ataupun pernah ke wabak ini berlaku di zaman Nabi? Baik, saya nak kongsi dengan tuan-tuan di dalam Science Encyclopedia disebut di sini wabak penyakit paling teruk dalam sejarah tamadun manusia. Saya berkongsi dengan tuan-tuan, wabak yang pertama adalah wabak Athens yang berlaku pada tahun 429 sebelum Masihi, before Christ. Wabak ini telah melanda sebahagian daripada Eropah, dan sebahagian yang menyebut jumlah kematian hampir 2 juta orang. Wabak yang kedua ialah wabak Antonin yang berlaku pada tahun 165 sehingga 185 Masihi, iaitu berlaku di tengah-tengah kerajaan Byzantine Rome. Hampir 4 juta orang telah meninggal dunia. Wabak yang ketiga, wabak Justinian, bukan Justin Timberlake, tuan-tuan, yang berlaku pada tahun 541 sehingga 542, iaitu setahun saja. Walaupun setahun, tuan-tuan, wabak ini cukup dahsyat, telah meragut 50 juta nyawa. 50 juta nyawa. Dan wabak yang seterusnya, wabak yang keempat, Black Death, yang berlaku pada tahun 1346 sehingga 1665. Anggaran kematian hampir 200 juta orang, tuan-tuan. Subhanallah wa bihamdih. Dan seterusnya wabak New Spain yang berlaku di Spanyol pada tahun 1545 sehingga 1576. Anggaran kematian 25 juta orang. Dan yang keenam, wabak besar Itali yang berlaku di Itali, tuan-tuan, pada tahun 1629 sehingga 1631. Wabak ini juga meragut nyawa hampir
60 juta orang. Dan wabak yang ketujuh, iaitu wabak yang berlaku pada tahun 1855 Masihi, wabak besar Yunan. Anggaran kematian adalah 7 juta orang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, wabak ni disebut sebagai amaran Allah kepada manusia. Dan kita sebagai seorang Muslim yang kita berpegang dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, kita berpegang teguh sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran surah Taubah ayat ke-51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Sadaqallahul azim. Katakanlah wahai Muhammad, qul lan yusibana. Contohnya kita belajar bahasa Arab, lan kalau di belakangnya ada fa'lul mudhari' bermakna abadan abada. Sampai bila-bila. Tuan-tuan boleh lihat di dalam suratul Baqarah, Allah sebut bagaimana hubungan diplomasi orang Islam dengan orang Yahudi dan Nasara. Allah kata apa? Walan tarda. Lan di belakang dia fa'lul mudhari', lan tarda. Bermakna mereka tidak akan rida, they is not satisfied with us, mereka tidak akan berpuas hati dengan kita, tidak akan rida abadan abada. Sampai bila-bila. Jadi Allah gunakan lan di belakangnya fa'lul mudhari' dengan membawa maksud sampai bila-bila. Apa sahaja tidak menimpa ke atas kami, la yusibana, tidak menimpa ke atas kami, illa ma kataballahu lana. Mereka sudah pun ditulis. Sudah pun ditulis, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini berkait rapat dengan qada wal qadar. Qada dan qadar. Tuan ya. Jadi kita sebagai seorang mukmin itu di luar daripada akal manusia, kemampuan dan usaha manusia, maka di pihak kita sebagai manusia tuan-tuan ialah ikhtiar. Ikhtiar kita perlu berusaha. Cuma semua itu sudah pun di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala alam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bagaimana wabak ini berlaku di zaman Nabi? Baik. Wabak ini pernah berlaku di zaman Nabi. Satu hadis daripada Sayyidina Farwah bin Musaik. Sayyidina Farwah bin Musaik memaklumkan kepada baginda Nabi bahawa di satu kawasan yang bernama Abyan. Kawasan tersebut sudah merebak wabak. Maka Nabi pesan kepada sahabat tersebut yang bernama Farwah, Nabi sebut da'ha anka. Da'ha anka. Nabi kata jangan pergi, Nabi kata. Fa inna minal qarafit talaf. Sesungguhnya sekiranya kamu masuk, dia terdedah kepada kamu segala kemudaratan. Maksudnya di zaman Nabi sudah pun ada wabak-wabak yang tertentu. Tuan-tuan ya. Contohnya wabak yang berlaku di zaman para sahabat Nabi iaitu wabak Amawas. Pendekkan tuan-tuan, pendekkan. Saya nak ambil akronim huruf, 3 huruf. Cara pendekatan baginda Nabi dalam menghadapi wabak. 3 huruf. PKP. Sebenarnya kita berada di musim PKP ni tuan-tuan ya. Perintah Kawalan Pergerakan. Kami di Selangor, di wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur dan Putrajaya masih dalam tempoh PKP. Saya nak ambil akronim daripada 3 huruf ni tuan-tuan. Pendekatan baginda Nabi dalam menghadapi wabak. P yang pertama iaitu kaedah pencegahan. Kaedah pencegahan. Di dalam hadis tuan-tuan, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Nabi menyebut idza sami'tum bit-ta'un bi'ardin fala tadkhuluha. Sekiranya kamu mendengar sesuatu wabak di sesuatu kawasan, fala tadkhuluha, janganlah kamu masuk.
Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini dibaca kali yang kedua ketika peristiwa Saidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ardahu bersama dengan rombongan berada di awal border daerah Bumi Syam. Apabila Saidina Umar nak masuk saja Bumi Syam, Saidina Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu ardahu memaklumkan kepada khalifah bahawa ketika ini di Bumi Syam sudah pun merebak wabak. Tuan-tuan, Al-Imam Ibn Qayyim Jauziyah di dalam kitab Tibun Nabawi mengatakan bahawa ta'un bimakna al-waba. Ta'un bimakna al-waba. Di zaman baginda Nabi berlakunya satu wabak ta'un. Wabak yang jenis berjangkit dan boleh meragut nyawa. Jadi ketika mana Saidina Umar nak masuk Bumi Syam, dimaklumkan kepada khalifah bahawa berlakunya satu wabak. Maka Saidina Umar membuat keputusan untuk berpatah balik, untuk balik ke bumi Madinah. Apabila Saidina Umar membuat keputusan tersebut, ditegur oleh Saidina Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu ardahu. Disebut oleh Abu Ubaidah, afiraran min qadrillah, afiraran min qadrillah. Adakah kamu hendak lari daripada takdir Allah? Tuan-tuan, tengok bagaimana jawapan Saidina Umar. Saidina Umar nak menjelaskan kekeliruan ataupun perkara berkaitan tentang takdir. Saidina Umar menjawab, "Na'am, nafirru min qadrillah ila qadrillah." Ya, kami lari daripada takdir Allah kepada takdir Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Waktu dalam menuntut ilmu Allah ini, mendalami ilmu Allah ini, kita dituntut tuan-tuan supaya mendalami dengan betul, mendalami ilmu agama dengan lebih mendalam dan dengan baik, tuan-tuan. Kita perlu berguru dan berkitab. Saya sebut sekali lagi, kita perlu berguru dan berkitab. Tuan-tuan, saya teringat ketika mana ziarah mahabbah Dr. Aid Al-Qarni, pengarang kitab La Tahzan. Pengarang kitab La Tahzan. Pengarang kitab La Tahzan, Dr. Aid Al-Qarni. Ketika ziarah mahabbah Dr. Aid Al-Qarni 3 tahun yang lepas di UKM ketika itu, dalam bulan Ramadan. Saya antara wakil yang hadir ketika itu. Dr. Aid Al-Qarni memberi talk kepada audiens ketika itu dalam tempoh 40 minit saja. Tak lama. Tapi saya boleh simpulkan dalam ucapan beliau itu tadi, qalla wa dalla. Qalla wa dalla. Dr. Aid Al-Qarni kongsi berkaitan tentang isu semasa. Antaranya, cabaran umat Islam pada hari ini. Cabaran umat Islam pada hari ini. Dalam banyak-banyak cabaran umat Islam pada hari ini adalah kita berhadapan dengan orang yang salah faham tentang Islam. Orang yang salah faham tentang Islam. Orang Islam yang salah faham tentang Islam. Jadi tuan-tuan dan puan yang mata Allah sekalian, saya ingin berpesan kepada diri saya, rakan-rakan pegawai, termasuk rakan-rakan guru, memainkan peranan dalam menjaga akidah Islamiah. Menjaga pegangan kita, berpegangkan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dan memastikan komuniti masyarakat kita, anak didik kita, rakan-rakan pegawai kita, rakan-rakan kita dan komuniti masyarakat kita berpegang dengan syariat yang betul.
Dan bila berlakunya wabak ni tuan-tuan, dahulunya mungkin kita pernah dengar kan, orang kata, buat apa takut dengan penyakit? Yang kita takut hanya pada Allah. Buat apa kita gusar ataupun bimbang dengan penyakit, dengan COVID ni? Sebab yang perlu takut adalah pada Allah. Jadi bila kita takut kepada penyakit ni, dia boleh membawa syirik kepada Allah. Ya, hari ni alhamdulillah kita dah tak dengar dah perkataan-perkataan semua itu ya. Jadi ini hasil daripada kita kata anjakan paradigma. Masyarakat hari ini alhamdulillah bila ada bimbingan yang betul, adanya bimbingan daripada rakan-rakan guru, daripada pegawai, insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan ya anak-anak murid kita termasuk guru-guru, komuniti masyarakat kita terbimbing di landasan yang betul. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah sekalian, Nabi ambil pendekatan pencegahan. La tadkhuluha. Fala tadkhuluha maksudnya janganlah kamu masuk. Maknanya Nabi SAW sudah pun mengenal pasti bahawa kawasan-kawasan ta'un ini adalah zon merah. Hari ini kita sebut kata zon merah lah. Zon merah ni maksudnya kita tak boleh nak masuk. Bukan saja kita tak boleh nak masuk, orang yang ada di dalam pun tak boleh keluar, tuan-tuan. Dan Nabi sebut di dalam hadis, tuan-tuan, sambung. Hadis ni ketika mana Abu Ubaidah bertanyakan kepada Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar menjawab bahawa na'am, nafirru min qadrillah ila qadrillah, maka Sayyidina Abdul Rahman bin Auf membawa hadis ni yang beliau dengar daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Hadis ni Nabi sebut, "Idza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhuluha. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha." Dan sekiranya kamu sudah pun berada di zon merah tersebut, fala tadkhulu minha. Dan janganlah kamu pula keluar. Tuan-tuan, inilah yang disebut sebagai PKP. Inilah yang disebut sebagai Perintah Kawalan Pergerakan. Tuan-tuan tengok ya, ini membuktikan bahawa ajaran baginda Nabi realistik dan merentah zaman. Kita boleh aplikasikan dan boleh apply sehingga ke akhir zaman. Dan Nabi sudah pun buat PKP ini daripada 1400 tahun dahulunya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, inilah yang disebut sebagai qudwatun hasanah, ikutan yang terbaik. Maka larangan Nabi itu adalah berbentuk pencegahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mata Allah sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Tuan-tuan dan puan-puan yang mata Allah sekalian, seterusnya P yang pertama ialah pencegahan. Baik, K yang kedua. K yang kedua ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan, ketika berlakunya wabak seperti ini, Nabi mengambil pendekatan kelebihan berdoa. Kelebihan berdoa. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak suggest kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk mendapatkan satu kitab doa warid daripada hadis Nabi SAW. Kitab karangan Al-Imam An-Nawawi. Kitab karangan Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi kumpulkan semua hadis-hadis baginda Nabi SAW berkaitan tentang doa. Nabi bangun pagi, Nabi baca doa. Nabi duduk sekejap, kemudian Nabi masuk ke tandas, Nabi baca doa. Nabi keluar daripada tandas, Nabi baca doa. Kejap lagi Nabi ambil uduk, Nabi baca doa. Kemudian Nabi nak keluar, nak pergi ke masjid, Nabi pakai selipar, Nabi baca doa. Allahumma ja'al qalbi nura, Allahumma ja'al lisani nura, Allahumma ja'al yamini wa shimali nura, Allahumma ja'al fawqi wa tahti nura, Allahumma ja'al amami wa khalfi nura. Nabi masuk di dalam masjid, Nabi baca doa. Keluar Nabi daripada masjid, Nabi baca doa. Kita tahu Nabi solat pun, Nabi tak pernah pun putus-putus untuk mengharap dan berdoa kepada Allah. Sebab tu kesimpulan disebut. Pergerakan Nabi ni tuan-tuan, Nabi bergerak, Nabi berjalan, dua yang Nabi lakukan. Tafkir wa tadhkir. Tafkir wa tadhkir. Nabi berfikir macam mana usaha Nabi untuk menjaga agama Allah. Dan yang keduanya tazkir. Nabi sentiasa berzikir. Dalam berzikir ni para muhaddisin menyebut dalam zikir inilah Nabi selain daripada banyak memperingati Allah, Nabi juga banyak bergantung harap dengan Allah, iaitu Nabi berdoa. Nabi berdoa.
Doa-doa ni tuan-tuan dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala anhu di dalam sebuah kitab yang bernama Al-Adhkar. Kitab yang bernama Al-Adhkar. Tuan-tuan, kitab ni dah banyak terjemahan dia. Jadi tuan-tuan, kita boleh tengok di dalam kitab Al-Adhkar banyak doa-doa Nabi yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Terutamanya ketika mana berlakunya wabak. Saya ambil satu hadis tuan-tuan untuk sama-sama kita beramal. Doa yang Nabi baca, yang Nabi sebut. Man qala bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim 3 marrat. Doa ni kita sentiasa dengar kan? Dan kita pun pernah dengar. Anak-anak kita di sekolah rendah pun dah tahu dah berkaitan tentang doa ini tuan-tuan. Bismillahilladzi, dengan nama Allah, la yadurru, tidak ada sesuatu pun yang boleh memberi mudarat fil ardi, semua yang melata di bumi, wa fis sama'i, dan yang ada di langit, wa huwas samiul alim. Yang kita minta ni Tuhan yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nabi sebut sekiranya kita baca 3 marrat, 3 kali, lam tusibuhu faja'atu bala'in, tidak akan ditimpa kepadanya sesuatu bala pun. Hadis rawahu Tirmizi dan Abu Dawud. Hadis-hadis sahih tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya pesan kepada diri saya dan tuan-tuan untuk kita beramal dengan bacaan warid daripada hadis-hadis Nabi. Antaranya saya nak suggest kepada tuan-tuan untuk kita amalkan bacaan ma'thurat. Ma'thurat ni mulakhas yang diambil ringkasan daripada Al-Azkar karangan Al-Imam Hasan Al-Banna. Karangan Al-Imam Hasan Al-Banna. Jadi tuan-tuan, sebenarnya ma'thurat ni sudah pun dibaca oleh anak-anak kita di asrama, di SMKA, di SBP, di SABK, dan di sekolah, di asrama, di sekolah harian. Anak-anak kita sudah pun diajar oleh guru-guru untuk membaca ma'thurat. Ma'thurat ni tuan-tuan ialah himpunan doa-doa yang Nabi baca ketika mana pagi dan petang. Pagi asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa ilaihun nusyur. Ketika mana petang, amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah. Tuan-tuan, bacaan ni yang Nabi amalkan setiap hari, pagi dan petang. Tuan-tuan, yang Nabi amalkan ni bukan waktu PKP sahaja, bukan waktu wabak sahaja. Sebelum wabak lagi Nabi dah baca. Dan kita pun sama tuan-tuan, selain daripada kita amalkan ni, kita minta berlindung daripada Allah dan mudah-mudahan bacaan kita ini iaitu ma'thurat kita dapat teruskan, walaupun mudah-mudahan satu hari nanti akan istilahnya lenyap ataupun akan beransur pulih wabak COVID-19 ini tuan-tuan. Habis, walaupun habis COVID ni tuan-tuan, kita dituntut untuk kita teruskan bacaan ma'thurat ini. Minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ini antara bacaan-bacaan baginda Nabi. Sebab tu tuan-tuan, bila sebut kata doa ni, tidak ada doa yang paling afdal melainkan doa para nabi-nabi. Ada doa-doa yang Allah rekod, doa nabi-nabi, masukkan di dalam Al-Quran. Masukkan di dalam Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, banyak cari doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Yang hari-hari kita dengarkan, qalu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu doa daripada Al-Quran. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam minta supaya dimasukkan dalam golongan orang yang solat, orang yang mendirikan solat. Bukan sahaja Nabi Ibrahim, tetapi tuan-tuan tengok macam mana cara berfikir pada nabi-nabi. Minta kepada Allah bukan sahaja mereka sahaja menjadi orang yang mendirikan solat, bahkan para nabi-nabi doa kepada zuriat keturunan mereka juga dalam kalangan mereka yang mendirikan solat. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Doa Nabi Adam alaihi salam, Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Yunus alaihi salam, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah sekalian, selain daripada berdoa tuan-tuan, masa ini adalah sesi muhasabah kita dengan Allah. Iaitu kita dekatkan diri dengan Allah dengan solat. Tuan-tuan ya, solat. Baru ni saya tengok dalam WhatsApp group, ada orang bagi tips ubat COVID-19. Sangat menarik tuan-tuan. Saya kongsi dengan tuan-tuan. Dia pun ambil satu akronim daripada huruf COVID, COVID-19. C itu maksudnya cari. O, obat. V, virus. I, ini. D, D. Maknanya COVID tu daripada perkataan cari ubat virus ini. D, 19. 19. Okay, 19 tu apa tuan-tuan? 19 itu adalah 2 daripada solat subuh, 4 daripada solat zuhur, 4 lagi daripada solat asar, 3 daripada solat maghrib, 4 daripada solat isyak dan 2 tambahan iaitu solat sunat. Maka calculation dia daripada numbering tersebut 19. Maklumkan kepada kita kreatifnya sahabat-sahabat kita ni tuan-tuan ya. Rupanya disebut ubat kepada COVID-19 ni adalah solat. Adalah solat. Tuan-tuan, selain daripada solat tuan-tuan, iaitu dengan membaca Al-Quran. Kita sambut Maulidur Rasul ni tuan-tuan, mudah-mudahan have improvement. Ada penambahbaikan dari sudut ilmu kita mengenali baginda Nabi, lebih dekat kita dengan Nabi, banyak berselawat ke atas baginda Nabi. Dan perkara yang paling besar ialah kita apply. Kita apply segala suruhan dan sunnah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma min qaulin aw fi'lin aw tiqrarin fa huwa al-hadis. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak berkongsi dengan tuan-tuan satu hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Yang ini satu bentuk pencegahan juga, ya, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana berada di Mekah, peristiwa ini berlaku sebelum hijrah. Nabi pernah disihir tuan-tuan. Pernah disihir oleh seorang lelaki daripada bangsa Yahudi yang bernama Labid bin Aqsam. Ataupun dalam riwayat yang lain menyebut Lubaid bin Aqsam. Jadi ketika mana Nabi disihir ni tuan-tuan, Nabi tidak berenggang dengan Al-Quran. Nampak? Tuan-tuan ya? Nabi ni tidak pernah berenggang dengan Al-Quran. Tuan-tuan kalau buka di dalam kitab Tizkar fi Afdhalil Adhkar. Tizkar fi Afdhalil Adhkar. Karangan Al-Imam Qurtubi. Imam Qurtubi menyenaraikan surah-surah yang menjadi favorite baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan favorite ni apa tuan-tuan? Surah yang menjadi bacaan harian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya apa tuan-tuan? Antaranya Suratul Mulk. Suratul Mulk. Nabi tidak akan lelap dan tidak akan tidur selama mana Nabi tidak membaca Suratul Mulk. Itu disiplin baginda Nabi. Saya pesan diri saya, keluarga saya, rakan-rakan pegawai dan rakan-rakan guru, dalam bab sunnah ni tuan-tuan, kalau tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Kalau tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Antaranya apa tuan-tuan? Suratul Mulk. Asbabun nuzul, asbabul wurudul hadis. Dalam hadis riwayat menceritakan tentang kelebihan Suratul Mulk ini, tuan-tuan. Seorang sahabat lalu di tanah perkuburan, tiba-tiba sahabat tadi mendengar suara orang sedang membaca Al-Quran. Dan suara tadi itu dikenali oleh beliau. Dan agak terkejut kerana suara tadi itu yang dikenali ialah orang sudah pun meninggal dunia. Suara tadi itu adalah orang yang dikenali itu adalah orang yang sudah pun meninggal dunia. Maka sahabat berlari tuan-tuan berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahabat je lari tuan-tuan ya. Kalau kena kat kita tuan-tuan, lalu kat tepi kubur dengar orang mengaji.
Tengok kanan kiri gelap, tak ada apa-apa. Lampu pun tak ada, kaset pun tak ada, tiba-tiba dengar. Apa macam tuan-tuan? Sahabat lari tuan-tuan. Jumpa dengan Nabi, maka Nabi sebut. Fil Quran 30 ayat. Dalam Al-Quran ni, ada satu surah, terdapat di dalamnya 30 ayat. Yashfa' li sahibihi. Walaupun 30 ayat, tapi sekiranya kamu membaca dia, yashfa' li sahibihi. Mampu memberi syafaat kepada Tuhan yang membacanya. Nabi sebut, faqala tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir ila akhir ayat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mata sekalian, antara surah favorit baginda Nabi ialah suratul Mulk. Termasuklah ni hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa hadis ni tuan-tuan ketika mana Nabi disihir menjadi asbabun nuzul bagi 3 surah ini. Kepada 2 surah, iaitu suratul Nas dan suratul Falaq. Turunnya ayat ni bersempena Nabi disihir. Tuan-tuan, Sayyidatina Aisyah kata apa? Sayyidatina Aisyah meriwayatkan hadis ini dengan menyatakan bahawa Nabi selepas daripada membaca surah-surah pilihan sebelum Nabi baginda tidur, di ending hujung Nabi akan baca suratul Ikhlas, suratul Falaq, dan suratul Nas. 3 surah ini Nabi akan baca, kemudian Nabi akan tiup di tangan baginda Nabi, kemudian Nabi akan sapu di tangan sampai di kaki dan tempat yang hampir, yang sampai sahaja. Nabi ulang sehingga 3 kali. Nabi sapu, tuan-tuan. Sayyidatina Aisyah kata apa, tuan-tuan? Nabi amalkan ini daripada Nabi berada di Mekah, peristiwa yang Nabi disihir, sehingga Nabi berhijrah ke bumi Madinah, Nabi tetap amalkan, konsisten dengan amalan ini. Maknanya Nabi nak tidur pun Nabi baca doa. Nabi nak tidur, Nabi baca doa ini. Nabi amalkan 3 qul ini, kemudian Nabi tiup, tuan-tuan. Tuan-tuan, hari ini hari Rabu. Hari ini 11 Rabiul Awal. Esok 12 Rabiul Awal. Tuan-tuan, kita tahu Nabi wafat pada 12 Rabiul Awal tahun yang ke-11 Hijriah. Tahun yang ke-11 Hijriah. Sayyidatina Aisyah kata apa, tuan-tuan? Berkaitan tentang amalan Nabi yang konsisten ini, yang Nabi tak tinggal daripada Nabi amalkan daripada bumi Mekah sehingga Nabi berhijrah di bumi Madinah. Sayyidatina Aisyah menyebut esok Nabi nak wafat, iaitu pada hari Isnin. Contohnya hari inilah. Ya, esok 12 Rabiul Awal. Tuan-tuan, pada malam ini Nabi tidur. Nabi tetap baca 3 qul tadi. Walaupun Nabi dah dalam keadaan sangat gering, maksudnya Nabi nak angkat tangan, tak larat. Nabi panggil Sayyidatina Aisyah, come here. Nabi tak cakap orang putih lah. Nabi panggil Sayyidatina Aisyah, maka selepas Nabi baca 3 qul tadi tu, Nabi minta Sayyidatina Aisyah letakkan tangan di hadapan muka baginda Nabi untuk Nabi tiup di tangan Sayyidatina Aisyah, dan Nabi minta Sayyidatina Aisyah sapukan muka baginda Nabi, tangan sehingga ke kaki. Subhanallah wa bihamdih. Nabi tunjukkan kepada kita amalan yang istiqamah. Amalan yang istiqamah kepada kita, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, ini amalan yang kita kata tak perlu kita baca sampai berpeluh. Tak perlu kita baca sampai 30 juzuk. Tapi memadai dengan amalan yang sedikit tersebut, tapi istiqamah wa istimrar, berterusan. Jadi tuan-tuan, tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Tuan-tuan dan puan-puan mata sekalian, itu K yang kedua. Kelebihan dengan berdoa. Kita tahu tuan-tuan, solat juga bermakna doa. Solat juga bermakna doa. Maksudnya dalam tempoh PKP ini sebenarnya banyak hikmahnya. Banyak hikmahnya. Kita muhasabah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, banyak bermunajat, mohon ampun dengan Allah, banyakkan beristighfar. Terlalu banyak hikmah, subhanallah wa bihamdih. Kita tak pernah pun terlintas, tuan-tuan ya. Bahkan hari ini kalau ada datuk dan nenek moyang kita yang umurnya 100 tahun sekalipun,
Kalau kita tanya pengalaman mereka, mereka tidak pernah pun berjumpa saat dan waktu sebegini rupa. Yang menjadi huru-hara bukan sahaja di suatu tempat, di satu negara, bahkan seluruh negara, tuan-tuan. Satu dunia, ibaratnya satu planet ni, tuan-tuan. Allah bagi satu ujian kepada manusia pada hari ini. Dan tuan-tuan, kita banyakkan berdoa, ya. Banyakkan berdoa, ya, minta Allah bagi perlindungan, dan kita minta Allah menjaga anak-anak kita di sekolah, rakan-rakan guru kita di sekolah. Mudah-mudahan mereka semua sentiasa dalam jagaan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan rakan-rakan pegawai kita, tuan-tuan, ya, di Jabatan Pendidikan Negeri, di PPD, tuan-tuan, kami doakan dan saya doakan semoga semua sahabat-sahabat pegawai, rakan-rakan guru, anak-anak, tuan-tuan, anak-anak di sekolah, semoga selamat sentiasa dalam jagaan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir daripada saya, tuan-tuan, PKP. P yang terakhir ialah peranan kita. Ya, kita memainkan peranan, tuan-tuan. Bagaimana Nabi minta secara individunya, tuan-tuan, ya, Nabi minta supaya menjaga kebersihan. Tuan-tuan tengok pada hari ini, KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, arahkan supaya kita sentiasa membasuh tangan. Mengamalkan dengan membasuh tangan. Ya, apa saja yang kita sentuh, ada hand sanitizer. Kita pergi ke mana-mana, ada hand sanitizer. Maksudnya, untuk mencegah daripada kuman tadi itu merebak. Tuan-tuan, sedar tidak sedar, kalau kita buka mana-mana kitab fiqh, dimulai dengan babut taharah, dimulai dengan bab kebersihan. Tuan-tuan buka dalam kitab apa? Kitab Fathul Qarib. Permulaannya dibahaskan babut taharah, bab kebersihan. Tuan-tuan buka kitab Majmu' karangan Al-Imam An-Nawawi, syarah kepada kitab Muhazzab karangan Al-Imam Syekh Razi. Juga di awal muqaddimah perbahasan sebelum dibahaskan lebih panjang tentang syariat. Di awal perbahasan dibahaskan berkaitan tentang babut taharah. Yang ketiga, tuan-tuan buka dalam kitab Sirajul Wahhaj karangan Al-Imam Rif'i. Pun sama juga, di awalnya dibahaskan kitab babut taharah. Tuan-tuan buka dalam kitab Fiqh Manhaji li Mazhab Syafi'i karangan Al-Imam karangan Dr. Mustafa Khin, Dr. Mustafa Bugha dan Dr. Ali Syadbaji. Pun sama juga, di awal perbahasan kitab fiqh itu dimulai dengan bab taharah, bab kebersihan. Tuan-tuan, ini membuktikan bahawa Islam sangat menitik beratkan tentang kebersihan. At-tuhur syatru minal iman. At-tuhur syatru minal iman. Tuan-tuan boleh lihat, tuan-tuan, macam mana sangat realistiknya ajaran baginda Nabi SAW. Sampai boleh diamalkan. Berubahlah zaman secanggih mana pun, tuan-tuan, Islam itu sangat relevan. Islam itu sangat relevan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah sekalian, kita, tuan-tuan, bukan sahaja diajar ketika mana hendak menjamah makanan baru basuh tangan. Tidak. Setiap kali kita nak berjumpa dengan Allah, bukan saja tangan yang kita basuh, bahkan ada beberapa anggota lagi diwajibkan untuk kita basuh ketika mana nak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya paling kurang, tuan-tuan, malas macam mana nak mandi sekalipun, paling kurang sehari 5 kali kita berjumpa dengan air. Sehari 5 kali kita menyentuh air. Itu antara alat kebersihan untuk kita dalam keadaan lebih bersih. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka sejarah perkembangan intisyaril Islam di Cordova, tuan-tuan, ya, bagaimana kita lihat orang Kristian di sana memeluk agama Islam hanya kerana wuduk, orang-orang Islam. Tuan-tuan, dikatakan orang ketika itu sangat, istilahnya segan, sangat tidak suka dengan mandi ni. Maknanya kalau bab mandi ni jarang-jarang sangat.
menyebabkan dalam keadaan mereka duduk dalam keadaan sentiasa berbau. Tetapi orang Islam lain keadaannya. Hatta disebut tuan-tuan di dalam sejarah, orang Cordova ketika itu, orang Kristian ketika itu akan keluar daripada rumah, duduk di hadapan pintu semata-mata untuk melihat orang-orang Islam keluar daripada rumah menuju ke masjid. Dan mereka selalu keluar tadi itu, mereka akan dapat satu bau yang sangat nyaman dan mereka sangat suka dalam keadaan umat Islam ketika itu berwuduk dan memakai wangi-wangian. Memakai wangi-wangian. Kita disunatkan tuan-tuan memakai, istilah kalau hari ini perfume. Pakai minyak atar untuk keluar ke masjid dalam keadaan berbau wangi. Jadi itu adalah sunnah. Orang terdahulu tuan-tuan melihat perkara ini, walaupun kita kata perkara itu kecil tuan-tuan, tapi sebenarnya bagi pengamalan agama-agama yang lain, melihat di dalam agama mereka tidak pun disyariatkan, tidak pun disuruh ataupun dituntut, maka bagi mereka ini adalah satu benda yang sangat besar. It's too incredible. It's too incredible. Sangat besar. Bukan sahaja seorang dua, tapi bahkan seluruh umat Islam dah keluar pergi ke masjid dalam keadaan bersih, dalam keadaan muka berseri-seri, iaitu disentuh dengan air wuduk, kemudiannya memakai wangi-wangian. Tentunya agama ini adalah agama yang sangat sempurna. Tentunya agama ini adalah agama yang mengajak kepada kebersihan dan kesucian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mata Allah sekalian, sebab tu dalam perkara ini P yang terakhir ialah peranan kita sendiri, iaitu menjaga kebersihan. Dan tuan-tuan dan puan-puan mata Allah sekalian, jam pun 9.57, hampir sejam tuan-tuan. Sebenarnya saya nak kongsi dengan tuan-tuan banyak lagi ni. Ni baru intro, set induksi saya. Tak habis lagi. InsyaAllah tuan-tuan, akhir daripada saya. Akhir kalam. Sebenarnya kita sambut bulan Maulidur Rasul ni, mudah-mudahan bertambah banyak kita mentelaah kitab-kitab, buku-buku, sehingga kita mengenali Nabi, sehingga kita timbul rasa sayang dan cinta kita kepada baginda Nabi. Dan yang keduanya, banyakkan berselawat ke atas baginda Nabi SAW. Di dalam suratul Ahzab ayat yang ke-56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya, wa malaikatahu nya, dhamir ha tadi itu takdiruhu ilallah. Semuanya yusalluna 'alan nabi, berselawat ke atas baginda Nabi. Tuan-tuan, di dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan karangan Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari. Tuan-tuan, kalau kita mengaji tafsir Al-Quran ya, kitab-kitab tafsir ni banyak. First ranking kitab tafsir tuan-tuan adalah kitab Jami'ul Bayan karangan Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari. Sebab jumhur mufassirin menyebut kitab ini, Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari banyak mengetengahkan pandangan-pandangan Bahrul Ummah, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa ardahuma, iaitu sahabat yang faqih, alim, yang Nabi pernah doakan kepada beliau ketika mana Nabi tahnik, Allahumma inna faqihu fid din wa'alimhu bitta'wil wahdahu ila siratal mustaqim, ila akhir doa. Dalam pengajian kitab hadis, first ranking kitab hadis, kitab apa tuan-tuan? Kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari. Jadi tuan-tuan, di dalam kitab Jami'ul Bayan karangan Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari menyebut di dalam ayat Al-Quran, ayat-ayat perintah yang paling unik ialah ayat ni. Suratul Ahzab ayat yang ke-56. Sangat unik. Kerana apa tuan-tuan? Kalau ayat perintah yang lain, kalau Allah minta kita nak solat, untuk mendirikan solat, wa aqimus solat, sudah memadai, diwajibkan dan diwartakan kewajipan solat.
kita diperintahkan supaya berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dah diwartakan wajib. Zakat, haji pun sama. Tetapi arahan ayat perintah untuk kita berselawat, Allah mulakan daripada diri Allah dahulu. Innallaha wa malaikatahu, dan para malaikatnya. Maksudnya apa tuan-tuan? Allah sendiri berselawat ke atas baginda Nabi. Bukan saja Allah perintahkan juga kepada semua sekalian para malaikat. Bila Allah mulakan daripada diri Allah dahulu, barulah di belakang ayat, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawatlah kamu ke atas baginda Nabi. Jadi tuan-tuan, ayat ni sudah pun memadai menunjukkan betapa besarnya kedudukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Layaklah Nabi digelar sebagai Habibullah. Sebab apa? Allah sendiri turut berselawat ke atas baginda Nabi. Saya pesan diri saya, rakan-rakan pegawai, rakan-rakan guru, untuk Allah nak pemudahkan segala urusan kita di pejabat. Kita berurusan dengan orang kan, minta Allah pemudahkan urusan kita, banyakkan selawat. Sama juga dengan rakan-rakan guru, untuk Allah pemudahkan urusan rakan-rakan guru kita, untuk anak-anak kita ni mudah faham dalam PDP, dalam pembelajaran. Saya sarankan kepada rakan-rakan guru juga, banyakkan berselawat ke atas baginda Nabi. How come kita nak hidupkan hati orang dalam keadaan hati kita mati? Macam mana kita nak hidupkan hati manusia yang lain dalam keadaan hati kita pun dalam keadaan kering? Jadi hati ni perlu hidup. Hidup dengan apa tuan-tuan? Bizikrillah. Zikir kepada Allah dan selawat ke atas baginda Nabi SAW. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, saya ucapkan sekali lagi tahniah kepada pihak penganjur sektor pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Saya ucapkan tahniah sekali lagi kepada Jabatan Pendidikan Negeri Perak buat satu program yang sangat baik bagi saya. Dapat berkongsi halaqah dan ilmu dengan rakan-rakan pegawai di jabatan, di PPD dan rakan-rakan guru seterusnya. Saya doakan mudah-mudahan rakan-rakan pegawai, rakan-rakan guru dan anak-anak kita di negeri Perak sentiasa dalam rahmat kasih sayang Allah, dalam jagaan Allah dan dalam lindungan Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan daripada saya tutup dengan bacaan doa sikit tuan-tuan Boleh Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kshif 'anna al bala' wal waba' wal marad. Allahumma asrif 'anna al bala' wal waba' wal marad. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma amitna bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina bi su'il khatimah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami dalam kalangan hamba-hamba-Mu yang soleh. Jadikanlah pegawai-pegawai kami, jadikanlah rakan-rakan guru kami, anak-anak murid kami dalam kalangan hamba-hamba-Mu yang diridai oleh-Mu, dalam kalangan orang-orang yang soleh. Ya Allah ya Tuhan kami, lindungilah rakan-rakan pegawai kami, guru-guru kami, anak-anak murid kami sentiasa di dalam lindungan dan jagaan-Mu ya Allah. Sentiasa di dalam jagaan dan lindungan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, matikanlah kami dalam keadaan sebaik-baik kematian. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Jangan kau matikan kami dalam keadaan seburuk-buruk kematian. Ya Allah ya Tuhan kami, matikanlah kami dalam iman. Matikanlah kami dalam taat kepada perintah-Mu ya Allah. Matikanlah kami sedang sujud kepada-Mu ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan membaca Al-Quran-Mu ya Allah. Matikanlah kami dalam memperjuang dan mempertahankan agama-Mu ya Allah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Jangan kau matikan kami dalam keadaan seburuk-buruk kematian.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barika wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Allah. Terima kasih banyak Ustaz Salihuddin atas Barakallahu fina wa fikum. Fina wa fikum. memang tak dapat dinafikan lah Ustaz. Memang pada hemah saya rasa perkongsian ilmu yang Ustaz kongsi pada pagi ni walaupun dalam keadaan yang santai kita nampak saya rasa sangat-sangat bermakna pada kami lah. Dan untuk makluman Ustaz ya, di sekolah-sekolah di negeri Perak ini sekarang ni sedang menayangkan layar besar memaparkan program kita pada pagi ni. Kebanyakan sekolahnya melakukan sebegitu. Sempena kita meraihkan Maulidur Rasul peringkat Jabatan Pendidikan Negeri Perak dan juga meraihkan majlis ilmu kita pada pagi ini. Dan apa yang Ustaz kongsikan tu sesuai lah kalau disebut sebagai laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah, itu memang apa yang Ustaz kongsikan pada kita tadi memang tidak dapat kita nafikan lah ya. Memang Nabi dah bagi kita cara penyelesaian bagaimana menghadapi wabak dan sebagainya. Dan apa yang Ustaz kongsikan tadi pun memang sangat-sangat bertepatan dan realistik seperti mana Ustaz sebut. Memang bukan kita kata apa fantasi semata-mata, semuanya realistik apa yang berlaku dulu, yang pernah dulu berlaku, dan hari ini maknanya apa yang kita hadapi ini bukan satu benda yang kata apa yang baru. Sebenarnya kita boleh anggap ia sebagai satu ujian untuk Allah pertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz Salihuddin, pihak Jabatan Pendidikan Negeri Perak khususnya sektor pendidikan Islam sangat-sangat berbesar hati, sangat-sangat berterima kasih, jazakallahu khairan katsira atas ilmu yang Ustaz berikan kepada kami. Ya, memang sangat-sangat bermanfaat pada kami dan insya-Allah ini bukan yang terakhir saya rasa. Lepas ni mungkin kita buat dalam bentuk yang lain pula Ustaz, kita buat forum pula ya, boleh? Boleh insya-Allah. Tak ada masalah ya. Memang kami sangat-sangat meraihkan. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, dengan doa yang dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz sebentar tadi, maka majlis ilmu, bicara ilmu kita pada pagi ini telah pun sampai ke penghujungnya. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin bin Syafi'i atas kesudian bersama-sama warga pendidikan Perak khususnya dan warga pendidikan negara Malaysia amnya insya-Allah di alam maya ini. Terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad bin Yahya turut bersama sehingga kini, turut bersama juga Tuan Haji Ahmad Lutfi, KPPK, SPB dan juga barisan pegawai-pegawai pejabat pendidikan daerah seluruh negeri Perak dan seterusnya. Terima kasih diucapkan kepada semua warga maya di negeri Perak yang sekarang ini di sekolah-sekolah seluruh negeri Perak yang telah pun bersama-sama pada majlis pada pagi ini. Kami di SPI, kami di Jabatan Pendidikan Negeri Perak mengucapkan tahniah atas inisiatif yang diusahakan kerana majlis ilmu kita pada pagi ini sememangnya bermakna dan insya-Allah ini bukan yang terakhir, kita akan berjumpa lagi di masa-masa akan datang insya-Allah. Jadi bunga seroja Ustaz ya, bunga seroja di atas para jatuh ditimpa bunga berangan ya. Andai kata tersilap bicara Ustaz, kemaafan jua saya pohonkan ya sepanjang mengenai program ini. Dan insya-Allah ilmu ini kita minta tuan-tuan dan puan sampaikanlah ya, balighu anni walau ayah kepada orang-orang di luar sana insya-Allah. Jadi Ustaz, kita berpisah dulu sementara pada kali ini insya-Allah. Okay. Jumpa lagi, ila liqa, ma'assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita akhiri majlis kita dengan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jom kita sama-sama berselawat insya-Allah Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Kita selawat sama-sama Ustaz. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika,
Rasul salam alaika, Ya Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan dan puan, sekadar itu dulu. Di lain masa kita akan bersambung lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.